Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Kita tambah satu doa lagi, doa daripada Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita daripada awal sampai habis kita punya perjalanan kehidupan kita diridai Allah. Rabbi inzilni munzala mubarakan anta khairur razikin. Amin. Sebab doa ni ada dekat dalam 45 lebih magnet rezeki. Nanti dengar satu-satu akan jumpa doa Nabi Nuh ni yang dibacakan oleh Pak Nas tu sendiri. Okey, apa khabar semua? Hai kawan umrahku Zaharah Osman. Hai Frida Dula. Yang buka muka je lah yang Kak Zah panggil. Hai Cik Syafi'i Abdullah. Mana orang rumahnya? Hai Samsudin bin Zawawi, ke bawah sikit kameranya, tak nampak muka. Anaknya je, okey boleh hadirlah maksudnya tu. Okey, siapa lagi yang available, gunalah poster Kak Zah yang cantik cun melecun di belakang tu kan. Bagilah Kak Zah sedikit semangat. Mudah-mudahan apa yang Kak Zah nak sampaikan sekejap lagi, okey, boleh kita kongsikan dan kita boleh manfaatkan pada semua orang di dunia ini, insya-Allah. Siapa je yang kita jumpa, kita boleh share dengan mereka. Okey, dah 5 sisi ke belum? Aduh, sentap sungguh tanya, dah 5 sisi ke belum? Dah 5 sisi ke belum? Dah 5 sisi ke belum? Tak dengar. Sudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebab tajuk Kak Zah ni ada kena-mengena dengan 5 sisi pada hari ini. Sebabnya kalau siapa yang belum buat 5 sisi, bermakna dia masih lagi berhutang. Dia masih lagi berhutang. Sebab kita belum masuk lagi tajuk MR kan. Jadi kita nak cakap terus terang je lah. Dia masih lagi berhutang. Manusia ni bila kita sebut hutang, dia automatik dia jadi macam alamak, dia dah mula gelabah, emosi dia dah tak stabil. Tu dia start nak kena sihir emosi sikit. Lepas tu dia dah kena start sabotaj diri kan. So kita kalau boleh, kita ada lagi berapa hari? Hari ni berapa? 28, 29, 30, 31. Kita ada lagi 3 hari. Okey, tak mustahil sebenarnya sebab banyak benda-benda yang ajaib akan berlaku, especially siapa-siapa yang duduk dalam MR ataupun magnet rezeki. Okey, now dah bersedia ke belum ni? Dah bersedia ke belum? Sudah. Seorang je jawab sudah. Yang lain tulis Yelah Kak Zah tak nampak lah. Okey. Yang lain tulis lah. Kak Zah dah 29 dah Kak Zah. Bukan 28 Iyalah dah 29 lah. Alamak, terima kasih lah Nisa Kahir. Dah 29. Okey, jadi cepat-cepat. Tak dengar lah ni, Ibu Lila. Okey, so kita hari ni kita happy-happy je. Kita santai-santai dengan tajuk kita bongkar balik sebenarnya daripada magnet rezeki. Kalau siapa-siapa yang dah biasa dengan magnet rezeki, yang dah dengar dan dah amalkan magnet rezeki, Kak Zah nak ucapkan tahniah. Sebab apa? Bila kita duduk dalam circle orang-orang yang ada magnet rezeki, bila kita cakap,
bila kita cakap, dia tak rasa macam kita cakap ni macam bagus je kan. Sebab apa? Sebab dia, bila orang yang magnet rezeki ni, dia cakap dengan penuh sopan santun, tata susila, penuh berakhlak, penuh beradab. Jadi kalau kita jumpa orang yang belum ada magnet rezeki, kita doakan lagi dia. Kalau dia cakap benda yang lara, kita lari terus. Itu lebih baiklah. Kita tarik diri, jangan kita bersama dengan mereka. Okey, boleh ke boleh? Okay, now Kak Zan nak terus share slide Kak Zan. Alright. So tajuk kita pada hari ini adalah magnet rezeki yang 005, lunas hutang, dan 006. Kak Zan ambil dua tajuk lah. 006, kenapa pula kau keluar kat sini? Okay, 006, Paradox of Candy. Sekejap Kak Zan besarkan slideshow. Okay. Okay, Kak Zan nak tanya sekarang. Siapa sekarang ini yang sedang berhutang? Siapa yang sekarang ini yang ada hutang? Saya. Terus terang jawab. Siapa? Cik Samsudin? Saya. Okay, good. Alhamdulillah. Keren. Jom orang-orang yang magnet rezeki kena cakap dengan Cik Samsudin ni. Keren Cik Samsudin. Kan. Dua shot. Gitu kan. Orang yang ada magnet rezeki. Jangan terkejut pula. Jangan pula rasa macam, aku berhutang, kau boleh cakap macam itu pula kan. Okay, sekejap lagi kena tahu kenapa. Okey, siapa lagi? Keren kata Syahmim. Saya hutang PTPTN, Linda Azlinda. Okey. Okey, sekarang ni katakan dalam diri. Katakan dekat dalam diri, tulis besar-besar. Itu adalah kita punya dream board kita. Kita punya dream kita untuk lunas hutang pada tahun 2023. Tulis siap-siap dekat kertas A4 sekarang. Tulis siap-siap kat letas A4 sekarang siapa yang ada hutang, siapa yang berhutang dan siapa yang memberi hutang. Ada ke kat dalam ni yang beri hutang? Baiknya, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau Kak Zah cakap ni, korang jangan sentak pula. Sebenarnya kita semua yang ada dekat dalam ni, ada 55 orang yang kat dalam ni, sebenarnya kita semua masih lagi berhutang. Kita ni sebenarnya masih lagi berhutang. Apa pula Kak Zah ni? Aku dah bersih dah, aku tak ada hutang pun. Kan apa hal Kak Zah cakap aku berhutang pula? Ni aku hidup tak tenang ni. Sebenarnya setiap pagi, setiap hari kehidupan kita, kalau umur kau sekarang ni macam Kak Zah dah 44-46 tahun sekarang ni kan, sebenarnya Allah memang bagi ujian, Allah memang bagi dugaan, Allah memang bagi cubaan hidup sebenarnya. Daripada ujian tu sebenarnya terselit sebenarnya hutang. Hutang apa? Hutang sebenarnya beribadat dan beramal dengan Allah, hutang dengan upline. Ada yang hutang dengan upline? Hutang ni bukan maksudnya hutang duit sahaja tau. Sebenarnya bukan. Tapi sudah nak minta amanah balik aja, jawab je lah, tak apalah, biarlah dah tak ada dah sekarang amanah tu. Betul, hutang ilmu, hutang dengan mak ngaya. Betul, jadi sedar diri. Kalau kita nak cakap orang dia tu hutang tu, dia tu hutang banyak tu, kita sedar diri dulu diri kita ni bahawasanya kita sendiri pun sebenarnya belum lunas hutang. Siapa setuju? Tulis setuju dengan Kak Zah. Kita hutang dengan upline, cakap dengan upline, sebelum 15 bulan aku mesti 5 cc. Kau tak payah ajar aku lah, kan? Belagak pula, kan? Kau tak payah cakap dengan aku lah. Aku boleh buat lah, aku mesti 5 cc nya sebelum 15 bulan. Aku pun nak jadi macam CBM juga, kan? Sebelum 15 bulan nak dapat 5 cc AA+. Gitu. Sebenarnya bila kau tak sampai pun 15 bulan tu kau 5 cc, kau telah berhutang dengan upline kau. 7 ciri-ciri leader yang disebutkan, kan? Fast action belum lagi.
tengok kelas ni 57 orang saja masuk. Maksud mana yang lain? Maksudnya yang dah berakad dengan kita, yang memang dah berjanji dengan kita nak join Forever Living, yang nak bersama bersatu hati dengan AUC tapi tak join. Maknanya dia berhutang lah. Dia berhutang lah dengan kita, dia berhutang dengan upline. Kan? Dia berhutang dengan sat lain. Dia berhutang dengan downline dia. Macam tu. Jadi kita sebenarnya masih lagi belum lunas hutang. Okey, sekarang Kak Zah nak masuk. Okey, senang je. Kak Zah ambil sebab kita belajar semua daripada Pak Nas, kan? Jadi Kak Zah terus je screenshot dia punya cerita dia, slide dia, Kak Zah terus masukkan kat dalam ni. Kenapa? Bukannya sebab Kak Zah belum rajin nak buat slide sendiri ke apa, tidak. Sebab Kak Zah tak nak ada korang terlepas walaupun satu perkataan daripada Pak Nas tu sendiri. Sebab kita bongkar cerita pasal Pak Nas. Kan? Siapa Pak Nas? Siapa Pak Nas? Siapa yang belum kenal Pak Nas? Siapa yang memang belum pernah dengar audio Magnet Rezeki? Cepat. Cepat, laju sikit jawab dengan Kak Zah. Siapa yang belum juga? Okey, tak apa Cik Samsudin. Bagus, mengaku itu lebih baik sebab mengaku itu kita jujur dengan diri kita, kan? Aku belum betul-betul masuk dalam MR lagi, Magnet Rezeki. Siapa yang belum lagi selain daripada Cik Samsudin? Siapa yang belum kenal lagi MR? Ustaz Nasrullah, pengawal pencetus ilmu Magnet Rezeki. Yes, Anissa Kahir. Okey, siapa lagi yang belum kenal Pak Nas? Kak Zah nak semua orang kena mengaku. Saya belum, saya tak tahu siapa Pak Nas. Saya tak kenal pun dia. Kenapa saya kena belajar dengan Pak Nas? Padahal ramai lagi ustaz-ustaz lain yang boleh ajar, yang saya boleh tengok kat YouTube. Kan, mesti ramai rata-rata yang cakap macam tu. Kenapa AUC sibuk sangat dengan audio Magnet Rezeki? Kenapa kena masuk? Kan, daripada awal bismillah lagi, daripada Sifu Kak Miza, sampailah Kak Rawani, sampailah Kak Lila, sampailah Kak Akak. Masih belum faham kenapa dengan Pak Nas ni, kenapa audio Magnet Rezeki yang aku kena hadam, kan? Sebab apa? Sebab ilmu daripada Pak Nas ni dia dapat daripada kiai dia. Kiai dia daripada mana? Kiai Mufassir Ciomas Banten. Kan? Ini daripada keluarga mak ayah Pak Nas ni dulu pun memang mengajar, belajar ilmu tauhid, ilmu ibadat sampai ke dalam-dalam tau. Kan? Sampai betapa kuatnya ilmu dia tu. Dia sendiri mengaku dia bukan ustaz, tapi dia adalah pengamal ilmu Magnet Rezeki ni. Sangat, yes, betul tu Kak Zah, mahal ilmu MR ni, sangat mahal. Mesti kena dengar satu persatu. Dah terlalu banyak dah sekarang ni audio Magnet Rezeki dia. Ada orang dah boleh manipulasi pula dia punya Magnet Rezeki dia, kan? Jadi kenapa kita bersandarkan kepada Pak Nas ni? Okey, sebab Pak Nas ni lah yang membawa MR ni masuk ke Malaysia dan kita belajar dengan dia. Dan kita kena faham dengan dia. Jadi tujuan CBM Day ni mengadakan benda ni supaya kita lebih mudah faham. Sebab kadang-kadang dia cakap dalam bahasa dia, kita tak faham, kan? Jadi Kak Azhar hari ini nak cerita pasal lunas hutang. Okey. Bila cerita pasal Magnet Rezeki, bila kita dah masuk dalam Magnet Rezeki, Cik Samsudin, okey, kita kena ubah disiplin kata kita daripada kita cakap hutang kepada amanah. Jadi bila kita tak sebut hutang tu, bermaksud kita akan lebih hati kita akan lebih tenang, jiwa kita akan lebih menerima. Oh, aku sebenarnya tak ada hutang, tapi aku ada amanah yang perlu aku selesaikan. Barulah kita boleh tidur nyenyak, kan? Okay, so kat sini dia nak maksudkan amanah tu, kan, adalah satu kejahatan agama. Masya Allah, tabarakallah. Dulu-dulu pun Kak Zah sebenarnya memang sangat-sangat banyak amanah. Sebab apa? Sebab Kak Zah bermula dengan buka 2 butik, Kak Zah ada homestay, Kak Zah ada kafe, Kak Zah ada segala-galanya lah, apa yang orang cakap ada bisnes tu semua Kak Zah ada. Tapi betapa banyaknya, kan, amanah Kak Zah tu keliling pinggang ni. Rupanya hutang ataupun amanah ni adalah kejahatan dalam agama yang kita tak nampak. Okey,
banyak potensi perisai. Maksudnya perisai tu maksudnya dosa. Nanti kalau dengar, siapa yang belum dengar MR, dengar balik perisai rezeki, dekat situ dia cerita. Kita ni punyalah banyak perisai, banyak dosa. Sebenarnya salah satu daripadanya adalah muncul daripada amanah kita sendiri. Amanah. Nampak tak? Tadi kan kita belum beramanah lagi kan dengan kita punya upline. Nampak? Jadi Kak Azhar nak selitkan dekat sini. Jangan fokus kepada duit saja. Jangan fokus kepada kereta kita pakai, rumah kita pakai kan. Ada orang cakap kan, Kak Azhar, kalau tak ada hutang tak boleh hidup lah Kak Azhar. Tak boleh lah nak bawa anak hujan-hujan yang keluar kan. Tak ada kereta sebab nak kena bayar cash pula. Kan? Sekejap lagi Kak Azhar akan bongkarkan yang belakang tu. Okey, tapi yang dekat sini Kak Azhar nak cakap dosa tu dia muncul daripada amanah yang kita buat sendiri. Contoh potensi riba. Kan? Macam mana boleh datangnya daripada hutang itu ataupun amanah itu kepada riba. Yang ini lebih kepada duit lah. Yang ini lebih kepada duit lah. Even kita memberi hutang ataupun kita kena berhutang, kan? Riba ni berlaku bila mana, contoh kalau macam orang tu dia pinjam, contoh pada tahun 2000 dulu dia pinjam 10,000, dia nak bayar tahun 2022, 23 ni takkanlah masih 10,000, betul tak? Mesti ada sedikit riba dekat situ. So dekat situ secara automatik dia dah jadi dosa dah pada diri kita. Orang cakap apa? Tiba-tiba je dapat dosa kering kan? Kita sembahyang, kita mengamalkan agama yang Allah bagi kan supaya kita ni lebih kepada ke syurga, tetapi rupanya kita ada amanah yang boleh membawa kita kepada potensi riba. Ni macam yang diibaratkan kata Pak Nas lah, macam dia kata dekat dalam Al-Quran, dia kata orang cakap dalam Quran tu sendiri Allah berfirman, ada surah daripada Al-Furqan kan, Al-Furqan. Okey, dia kata mengelakkan daripada manusia mesti elakkan daripada zina. Tapi kalau kita sendiri yang mendekatkan diri kita kepada zina, maknanya kita ni dah ada potensi untuk berdosa. Potensi kepada zina itu. Maksudnya macam itulah. Okey, faham ke faham kat situ? Okey, lepas tu potensi bohong. Berbohong pula. Dah berhutang, berbohong, dah ada amanah kan? Macam mana dia nak selipkan dengan potensi bohong tu? Macam mana? Macam mana contoh kalau bohong? Kalau orang-orang yang ada amanah ni dia bohong. Cuba buat contoh. Yang lebih faham, yang lebih mudah faham. Come on. Bergerak sikit CBM. CBM 65 orang CBM ni dalam ni. Berbohong muncul daripada nak cakap dengan orang. Niat nak menipu. Apa dia? Cik Samsudin? Niat nak menipu. Niat nak menipu. Yelah, berbohong lah tu. Nak menipu macam mana? Contoh, bagi contoh. Macam mana cara bila kita ni ada amanah, kan, boleh membawa kita menjadi potensi berbohong dengan orang. Contoh? Contoh, rumah kau cantiknya, kan? Alah, aku ada duit sikit, aku belilah sikit-sikit kan. Padahal bukan rumah dia, rupa-rupanya rumah mak dia. Kan? Macam itulah, maknanya potensi untuk dia berbohong tu memang nyata. Duit ada tapi tak nak bayar, melancong boleh pula. Itu tajuk lain pula. Kan? Okey, potensi ingkar janji. Okey, kalau kita ingkar janji. Ingkar janji maksudnya hari ni kita bulan lepas kita berhutang, kita beramanah. Okey, kita beramanah. Nanti aku bayar, Aku bayar 15 hari bulan 9, 15 hari bulan ni bulan lepas berapa? Bulan ni bulan 2, bulan 1. Okey, 15 hari bulan 1 aku bayar. Tapi rupanya tak bayar pun. Maksudnya ingkar janjilah kan? Janji dengan Kak Azhar. Okey Kak Azhar, bulan depan saya tak 5 cc Kak Azhar. Saya janji Kak Azhar, sebelum habis bulan 1 ni saya mesti 5 cc. Tapi tak juga buat 5 cc. Maknanya apa? Ingkar janjilah, kan? Potensi ingkar janji tu terang-terang. Benda-benda macam gini yang kita tak nampak kan? Okey, potensi kedengkian pula. Kedengkian ni biasanya orang yang memang kita tahu dia dah apa-apa tapi dia buat apa kita panggil?
apa kita panggil tu? Biar apa-apa asal bergaya. Kan? Dia tak ada tapi dia nak tunjuk yang dia tu ada. Tunjuk kereta sewa. Beri alasan minta untuk bayar lambat. Betul. Memberi kedengkian kepada orang lain pula. Dah orang yang bagi dia pinjam tu, kata tak ada duit. Tapi macam mana dia boleh ada motor pula ni? Kan? Dia tak tahu kalau start motor tu bunyi kredit, kredit, tu kredit lah tu. Masih berhutang tu maksudnya kan? Macam tu. Okey. Potensi gurur. Apa dia gurur? Apa dia gurur? Panjang angan-angan. Tulis. Orang cakap tulis dream board. Kan? Tulis, apa kita panggil? Goal setting. Okey, tulis goal setting. Letak kat situ. Kalau ada amanah, tulis nak bayar bila, berapa amanah tu. Amanah tu ada 20,000, kan? Okey, letaklah kat situ. Okey, bahawasanya aku akan membayar amanah ini 20,000 ni pada sekian tulislah. Contoh 31 hari bulan 1 ini, aku pasti akan bayar amanah. Okey. Lepas je 31 ni, kan? Dream board tu, goal setting tu masih lagi 20,000. Itu maksudnya gurur. Maksudnya angan-angan mak jenin. Nak bayar tapi tak bayar. Nak bayar tapi tak bayar. Sebab apa? Sebab tak ada dream board yang dengan apa kita panggil ukur yang betul, kan? Letak berapa hari bulan, hari apa aku kena bayar. Tak ada. Jadi bila tak ada tu jadi angan-angan mak jenin lah. Kan? Aku nak pergi umrah. Tahun ni aku mesti pergi umrah. Kumpul duit daripada sekarang. Kalau dia kata 10,000. Satu kepala 10,000 umrah. Bahagilah dengan 12 bulan. Okey, kumpul sikit. Capai tak nanti sampai bulan 12? Capai tak? Macam tu lah. Ini nak pergi umrah. Saya nak pergi CBM. Saya nak pergi. Tapi bila ada tapi je habis dah. Benda tu dah jadi angan-angan mak jenin. Okey, potensi hilang akal pula. Boleh tak jadi hilang akal? Boleh tak jadi hilang akal? Boleh. Bila dah banyak sangat nak kena bayar, dia dah mulalah. Dah hilang akal dah. Bolehkah aku bayar ni? Tak boleh. Boleh betul boleh ke? Dia dah tak keruan dah. Kan? Lepas tu tak bisa tidur. Tidak bisa tidur, Pak. Cik Samsudin bisa tidur enggak? Bisa. Bisa. Wah, masih bisa tidur ya, enggak enggak banyak itu amanahnya. Gitu. Ya. Amanah dia tak besar. Enggak besar. Kalau enggak besar jangan ditunggu lama-lama ya. Itu nanti jadinya angan-angan Pak Jenin ya. InsyaAllah. Ya. Okay. So, kalau boleh settlekan. Kalau Kak Zah cakap hari ni ada lagi 2 hari setengah, okey settlekan 2 hari setengah ni 5 sisi. Kalau belum buat 1 sisi, okey tak apa. Saya boleh buat 1 sisi. Tak apa, 1 sisi. Buat 1 sisi. Jangan sampai tak ada sisi sebab kita dah berakad ni. Kita dah berakad dengan kita punya leader. Aku ni nak ubah hidup aku. Aku nak mengubahkan segala-galanya. Wah, dia punya cakap tu sampai nangis-nangis ni, yang lututnya. Tolonglah. Macam mana nak buat P100? Dapat P100 tak buat juga. Sebenarnya Kak Zah tak cakap korang pun. Kadang-kadang Kak Zah pun macam tu juga. Kan? Tapi Kak Zah cakap daripada diri Kak Zah jugalah ni. Ini namanya MR kan. Ketuk diri sendiri. Sedar diri. Okey, lepas tu putus asa. Ada orang sampai tahap putus asa. Sampai, ya Allah, makin lama dah makin banyak aku ni dah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Lepas tu putus asa sendiri. Yang sana ditutup, yang sini buka. Kan? Yang sana buka, yang sini buka. Sudah. Sekejap lagi, minta tali gantung boleh? Minta tali. Sebab apa nak gantung diri? Tu putus asa lah. Maksudnya. Jadi kita sampai jangan tak nak buat sampai kita ada potensi yang luar biasa ni dalam diri kita. Okey, boleh? Faham ke kat sini? Itu sebab amanah ini dia boleh buat kita sampai jadi berdosa. Jadi amanah ini dia cakap adalah kejahatan
yang sangat-sangat teruk dalam agama ni. Jadi kena letak satu tekad 2023 aku mesti tak ada dah semua-semua ni. Amanah ni semua tak ada. Okey, macam mana nak lunas amanah dengan MR? Macam mana? Kan? Macam mana? Okey, kat sini yang dinyatakan perisai rezeki, disiplin kata, terumbu karang, kickback, garpu tala, LOP. Ini semua cerita yang ada dekat dalam magnet rezeki, audio magnet rezeki. Itu sebab mesti dengar audio magnet rezeki. Jadi bila orang cakap, kan, bila orang cakap pasal perisai rezeki, kita dah tahu dah. Oh, perisai kan, dosa. Jadi bila kita berbual dengan kawan kita yang belum MR, kita cakap dengan dia, okey tak apa kau ada perisai. Jadi bila dia cakap, perisai? Aku tak ada, perisai-perisai tu aku tak ada. Tapi aku memang ada amanah, aku ada hutang ni, kau tolonglah aku. Oh tak apa, kita kena menyadari kita punya kesalahan, kita punya dosa. Mungkin kita ada dosa-dosa yang lalu kan. Itu maksudnya kita dah apa kata orang, kita dah healing kita punya diri ni dengan magnet rezeki. Macam Cik Samsudin cakap tadi, dia sudah lega, dia boleh bisa tidur kata dia. Kan? Dia dah tahu dah sebenarnya. Lepas ni dia nak kena tutup cepat-cepat. Okey, lepas tu disiplin kata. Cakap benda yang baik-baik. Sebab kita kena tahu apa yang kita cakap itu adalah apa? Doa. Apa yang kita cakap tu adalah doa. Okey, contoh Kak Zah bagi. Kita bangun je tidur. Lepas tu kita dengar hujan lebat. Kan? Kalau korang dengar hujan lebat tu, kalau orang yang belum MR, dia akan cakap apa? Dia akan cakap apa? Cepat! Dia akan cakap apa? Alhamdulillah. Orang yang belum MR. Alamak, hujan. Kan? Alamak, hujan lagi. Bila nak berhenti ni? Macam mana hantar anak sekolah ni? Hari ni anak sekolah ni. Alamak, macam mana? Dah habis-habis cakap, Alhamdulillah, hujan. Syukur. Itu rasa macam mana tu? Dia teringat balik, aku ni dah audio magnet rezeki dah ni. Aku dah panas dah ni. MR. Alhamdulillah, syukur. Kan? Itu sekejap lagi Kak Zah nak cerita. Yang itu sekejap lagi Kak Zah cerita. Sedap cerita pasal MR ni. Memang takkan habis punya sebenarnya. Kan? Tak cukup 1 jam sebenarnya. 2 tajuk bagi Kak Zah. Memang tak cukup. Okey. Jadi, disiplin kata-kata ni bila bangun je tidur, pertama sekali mesti Alhamdulillah. Kan? Okey, tengok apa ni, Alhamdulillah rumah aku tak banjir. Kan? Rumah orang lain banjir. Kesian anak-anak sejuk dia orang. Kan? Macam mana dia orang pergi sekolah. Kita fikirkan, kita doakan. Kita doakan dia orang. Macam mana dia orang kan sekolah. Ceritalah maksudnya. Okey, lepas tu terumbu karang. Jaga kemuliaan dan kebahagiaan pemberi amanah. Janganlah, dahlah kau yang buat amanah. Lepas tu pergi jumpa orang tu. Aku tahulah nak bayar. Sabar. Kau pula pergi cakap kasar macam tu. Mana hilanglah terumbu karang tu. Maksudnya jagalah kemuliaan. Doakan dia, terima kasih sebab bagi pinjam hari tu, insya-Allah aku akan pulang balik. Kan? Insya-Allah kan. Terima kasihlah. Kalau tak ada kau tak makan, aku nak beranak. Maksudnya kita jagalah kemuliaan, kita doakan dia. Kan? Dan kebahagiaan pemberi amanah. Terima kasih kau nasihatkan aku. Kalau tak kerana kau nasihatkan aku mesti tak capai 5 cc ni. Alhamdulillah, aku boleh buat 5 cc. Tak sangka macam mana aku boleh buat 5 cc kan? Macam mana aku boleh buat 1 cc? Macam mana aku boleh jual 1 alun-lim? Macam mana aku boleh jual 1 bak gigi? Tak sangkalah aku ni tak pandai cakap tau. Kan? Nampak tak? Macam itulah bila janganlah marah melayan kita. Tu kejap lagi tanya khabar, lagi tanya sisi lah tu kat aku tu. Kan kejap lagi tanya sisi lah kat aku tu. Bukan gitu. Okey, jaga terumbu karang, jaga kemuliaan antara kita dengan upline kita. Okey, kickback, bantu orang. Bantulah kickback. Tapi kickback ni Kak Zah faham sebenarnya kalau kita ni sebenarnya kita tak boleh salahkan orang kan. Kita salahkan diri kita. Sebab aku jadi peminjam ni lah, sepatutnya aku salahkan diri aku lah. Salahkan diri aku lah kan. Macam itulah sepatutnya. Okey, lepas tu garpu tala. Okey, ni Kak Zah nak cakap ada ramai orang dia salah tafsiran tentang garpu tala ni
Sebenarnya jawapan tu bukannya daripada jawapan tu bukanlah daripada Quran tu. Kalau kita tak faham dengan Quran, kalau kita baca kan, sebab tu kenapa bila kita kita kena bertalaki dengan Quran, kita kena cari cikgu, kita kena cari orang-orang yang bijak pandai dalam tafsiran. Macam contoh kita dengar dalam Quran Time kan, kita belajarlah daripada situ sikit-sikit. Sekarang ni kat YouTube pun banyak, macam kita boleh ikut Ustaz siapa tu? Yang Quran Time tu? Fazrul Ustaz Fazrul lah. Ustaz Fazrul tu best. Kan dia memang detail sangat, dia cerita pasal macam ni kita nak faham dengan tafsiran Quran kan. Jadi sebenarnya untuk kita faham apa dia Garpu Tala ni, kena dengar banyak lagi cerita dan daripada Pak Nas sendiri. Pak Nas dia ada terangkan tahu sebenarnya Garpu Tala ni apa yang dimaksudkan. Bukannya tutup Quran, baca selawat 3 kali buka dah dapat jawapan. Bukan. Itu kalau orang yang memang hebat tentang tafsiran silakan. Itu memang orang dah pandai lah kan, dah belajar. Tapi macam kita ni yang cetek ilmu, yang belum lagi sampai ke tahap tu, masih lagi dalam proses belajar Quran, mesti kena lagi mendalami apa yang dimaksudkan, jawapan-jawapan daripada Allah sendiri. Sebab sebenarnya Allah tu dia bagi kita ujian, dia bagi kita kita panggil, dia bagi kita hadiah kan. Itu semua sebenarnya dah tercatat dalam Al-Quran sebenarnya. Cuma kita je yang bila kita baca Quran kita tak faham. Kalau Kak Azhar tanya dengan korang surah Alam Nashrah Laka Sadrak tu, korang faham tak apa maksud dia Alam Nashrah tu? Kalau kerap baca, especially selepas sembahyang kita baca Alam Nashrah, dalam solat subuh kita solat sunat subuh tu kan, awal-awalnya kita baca Alam Nashrah. Kan, rakaat pertama kita baca Alam Nashrah. Sangat-sangat bagus lah. Kak Azhar tak naklah mentafsirkan pula kan, Quran tu kan panjang pula cerita kan. Jadi mesti kena faham, mesti kena dekat lagi dengan Al-Quran, sebab magnet rezeki dia ajar kita lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis. Okey, LOP, perbaiki mindset. Ni Kak Lila minggu lepas dia dah cerita dah pasal mindset kan, macam mana kita layarkan, kita dah letak. Sebab tu tadi disiplin kata-kata tadi dia sebenarnya berkenaan dengan mindset juga. Okey, apa yang kita fikirkan dekat kepala kita, okey, dia fikirkan dekat belakang kita ni, dekat tengkuk kita belakang ni, okey, dia layarkan dekat kita punya kita panggil apa, prefrontal cortex, dekat depan ni dia layarkan apa yang berlaku sebenarnya. Macam contoh hari ni Kak Azhar dah bayangkan dah dekat dalam ni sebenarnya at least ada 100 orang yang join Kak Azhar punya cakap hari ni lah, talk hari ni lah, tapi Kak Azhar tengok ada 75. Okay, tak apa. Sekurang-kurangnya dia tidak bawah pada 50. Maksudnya macam gitulah kan, kita dah bayangkan dah, oh alhamdulillah kan, anak-anak tim AUC ada lebih kurang 100 lebih orang yang masuk hari ini, pastinya 200 orang. Maksudnya kita dah LOP kan dia. Apa beza LOP dengan LOA? Siapa tahu? Frontal cortex. Terima kasih lah Mia. Tak sia-sialah kau pergi belajar dekat ni kan pasal ni. Dami. Siapa tahu pasal LOP, apa dia LOA dan LOP? LOA ni dia lebih kepada attraction sebenarnya. Okay, attraction. Yes, pandai Kak Mi. Kalau projection ni dia lain. Projection ni fikiran kita. Kalau LOA ni, attraction ni adalah magnet positif dan negatif, tarikan. So kalau tarikan tu negatif kepada negatif, kita akan pergi ke kiri je lah kan. Kita nak pergi ke kanan tu kita dah jadi satu persoalan pula, macam tu. Okey. Linda Azlinda, dia kata apa? Kalau orang tak bayar hutang, kita minta. Jangan sebut hutang Linda. Linda dah belajar MR, kena sebut amanah. Kalau orang tak bayar amanah, kita minta berkali-kali sebabnya kita nak guna duit. Tapi dia bagi alasan demi alasan. Sebelum ni tak pernah minta. Last sekali tak apalah, tenangkanlah diri. Alhamdulillah Allah beri ujian ini. Mungkin satu hari Allah nak beri yang lebih banyak. Allah nak beri hadiah. Allah nak beri hadiah dekat Linda. Bagus Linda. Ayat Linda ni sekejap lagi pun Kak Zah akan cerita. Okay? Alright. Okay, jom kita baca doa. Ni nak doa tak? Nak doa tak?
Okey, jom kita baca doa sama-sama. Siapa yang boleh buka suara pun boleh. Kita baca doa ni sama-sama supaya kita tak ada perasaan gelisah, sedih, lemah dan malas, pengecut, beban hutang dan penindasan orang. Kita tak ada. Kita dah tak nak dah benda ni. Maknanya tahun 2023 ni kan, kita kerap baca doa ni, mudah-mudahan kita dijauhkan lagi dengan amanah ni. Nampak macam benda ni simple, kecil, walaupun kita ada pinjam dengan dia dalam RM10, RM20 ataupun mungkin RM50 kan. Kalau kita ingat balik, walaupun kita tak jumpa orang tu, kita infakkanlah, kita hadiahkan, kita sedekahkan kepada masjid ataupun surau ataupun kita sebut nama dia. Ni aku bayar sebulan sebab aku tak jumpa dia kan. Macam tu. Okey, jom kita baca doa sama-sama. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Okey. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gelisah dan sedih. Aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas. Aku berlindung denganmu dari sikap pengecut dan bakhil. Aku berlindung denganmu dari bebanan hutang dan penindasan orang. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, amalkan. Kalau siapa yang rajin baca makturat pagi-pagi, ada sebenarnya doa ni dekat dalam al-makturat. Okey. InsyaAllah. Okey, jom. Saya dah terlanjur dah Kak Azhar buat amanah tu. Macam mana saya nak buat ni Kak Azhar? Macam mana saya dah terbuat dah ni? Tak jumpa orang tu, nak jumpa orang tu pun saya takut. Macam mana saya nak cakap dengan dia? Jom kita belajar macam mana amanah yang kita dah terbuat. Pertama, mesti kena berani hadap. Beranilah hadap. Kan? Okey, kita beranilah hadapi sebab kita dah buat ona dah dekat orang tu. Sampaikan kita sendiri segan dah nak jumpa dengan dia kan. Walaupun dia tu kawan baik kita sendiri. Ada tau orang yang sebab tu orang cakap bila dia berhutang ni, bila dia beramanah ni sampai dia hilang saudara. Betul tak? Sampai hilang saudara, sampai tak mengaku saudara. Sebab itulah. Kan tadi dah masuk sebab tu dia masuk dalam potensi berdosa tu. Kita elakkanlah Kak Zah, lepas Kak Zah berhenti kerja, alhamdulillah. Bayangkan tengah kerja Kak Zah banyak sangat amanah. Kak Zah tak tahu dari mana datang amanah tu. La ilaha illallah Rasulullah. Bila Kak Zah berhenti dah 6 tahun ni, okey, amanah Kak Zah hanya kereta lah kan. Hanya kereta itu pun forever yang bayar. Apa nak fikir? Kan jadi tak ada amanah dalam hidup Kak Zah. Lepas tu duduk pula dekat kampung dengan mak kan. Makan pucuk ubi, makan ni. Tadi tak adalah amanah kat kedai pergi ambil bawang ke beras ke. Tak ada. Benda-benda makan kan. Benda-benda makan. Kalau kau ada amanah dengan kedai ke dengan apa, settlekan cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita mati kan. Buatnya tengah bercakap ni pun Kak Azhar innalillahi rajiun. Kan Allah ambil. Siapa nak settlekan? Macam tu. Jadi kita fikirlah benda tu. Okey. Jadi amanah yang kita dah buat, mesti kita kena berani hadap. Bismillah je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah buat dah amanah ni. Ya Allah, kau bantulah aku ya Allah. Lepas tu rendah diri. Siapkan mental ni. Kalau ada orang hina kita, siapkan mental kita ni. Ya Allah, Tuhanku, aku sebenarnya bukan nak amanah sangat ya Allah, tapi aku terpaksa ya Allah. Rendah diri, rendah hati. Rendah ya Allah, tolong aku ya Allah. Kawan aku semua cemuh aku ya Allah, cakap aku ni tak mampu, aku pinjam sana sini. Cerita kan. Tapi kita dah siap lah dengan mental kita kan. Lepas tu buat komitmen dengan jujur. Buat komitmen dengan jujur. Maksudnya apa? Buat komitmen dengan jujur. Okey, jumpa balik orang tu, cakap dengan dia. Okey, aku dah beramanah dengan kau 1 hari bulan kan. Okey, insyaAllah aku dapat je bonus 15 hari bulan ni daripada forever ni. Aku cakap betul-betul ni. Aku bayar dengan kau. Terus dia cakap, aku terus bayar dengan kau. Kan? Ataupun banyak sangat, 200,000 ke hutang kan. Apa ni amanah kita kan. Okey, terus cakap. Okey, pergi bank. Okey, saya nak bayar ni sekian-sekian. Saya akan bayar sekian-sekian. Terus cakap. Maknanya kita dah komitmen kita dengan jujur. Okey, tulis dalam perjanjian. Tulis kat kertas. Ini penting. Kalau misal kata memang kita ada amanah
Kita kena tulis tau dekat kertas. Kena tulis. Sebab apa? Macam Kak Zabi tahu tadi lah kan. Benda ni dia tertulis dalam surah Al-Baqarah tau. Ayat 282. Pasal apa pun hutang kita kan. Kita kena tulis. Lepas tu sebaik-baiknya kita kena ada saksi yang melihat kita punya tulisan tu. Tulis dalam perjanjian. Maksudnya kita dah berjanji dengan orang memang ada dalam Al-Quran lah kan, bila kita kena bayar apa semua. Sebab bila berlaku apa-apa dekat kita, orang yang jadi saksi tu dia dah tahu dah dia nak jumpa siapa, mungkin anak-anak ke ataupun waris kan, yang boleh bantu untuk sertakan amanah tu. Okey, nampak simple kan, tapi sebenarnya tertulis dalam Al-Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, ya, betul tu Kak Zah, putuskan saya. Ya. Okey, lepas tu muliakan dan doakan dengan sungguh-sungguh yang pemberi amanah ni. Ni macam Kak Zabi tahu tadi lah. Okay. Awal-awal tadi kan Kak Zabi cakap kan, jumpa balik dia, lepas tu cakap dengan dia, insyaAllah insyaAllah aku akan doakan kau, insyaAllah sebenarnya kau ni orang perantaraan kan, Allah izin kau bagi pinjam kat aku, insyaAllah aku akan cuba saya upaya aku. Kan? InsyaAllah kau dah bagi ilmu dah dekat aku ni. InsyaAllah aku doakan kau mudah-mudahan kau 5 sisi, aku pun 5 sisi. Kita sama-sama mendoakan. InsyaAllah aku nak sangat 5 sisi tu. Aku nak sangat rasa insentif dalam forever. Aku nak buat sebenarnya semua. Aku memang nak buat. Kau doakan aku insyaAllah. Kan? Bila kita cakap gitu dengan upline kita, rasa upline kita tu sejuk hati tak? Kan? Tapi insyaAllah tu dengan izin Allah. Jangan salah faham. Dengan izin Allah berserta dengan usahalah kan. InsyaAllah cakap kau main manis lagi. Buatnya tidak. Marah pula. Okey. Kapok tidak membuat amanah baru. Sudah. Apa pula kapok ni? Kapok ni maksudnya apa? Kapok ni apa? Kapok ni maksud dia janjilah tak buat lagi. Betul. Serik tak nak buat lagi dah kan. Cakap dalam hati, cakap dalam diri. Tak nak dah aku buat amanah ni lah. Kalau aku cakap aku memang nak kerjakan P100 ni, aku kerjakan jugalah P100 ni. Apa jadilah kan. Kawas. Apa jadilah. Aku tak pedulilah. Kan orang PM aku ke, orang tak ada PM ke, kan aku nak berubah juga. Aku tahu forever ni boleh bagi aku macam-macam. Aku mesti boleh buat. Aku nak tolak semua ni. Semua benda yang tak betul ni semua aku nak tolak. Aku nak fokus kepada P100, aku nak fokus kepada offline online, aku nak fokus kepada upline aku. Aku nak buat betul-betul. Aku nak buat betul-betul. Kan? Jadi tak naklah lagi kita asyik buat amanah je dengan leader kita. Kan? Ya, baik. Ya, baik. Asyik jawapannya ya, baik. Ya, baik. Okey. Tunda semua. Taubat. Taubat Din bagus. Din dah taubat sekarang. Din, taubat ni pun ada banyak jenis Din. Kau taubat mana? Taubat nasuha Din. Okey. Lepas tu, tunda semua keinginan anda hingga lunas. Okey. Ini dia nak bagi tahu kan. Buatlah sungguh-sungguh forever ni supaya keinginan ni, dia yang jahat ni sebenarnya keinginan. Manusia ni sebenarnya dia tak boleh tengok orang ada. Kan? Bila dia tengok orang tu ada motor, dia nak ada motor juga. Orang tu ada kereta, dia nak ada kereta juga. Tapi dia nak buat diri dia tu biar apa-apa asal bergaya. Tak kira lah aku pinjam mana-mana, yang penting aku ada. Aku pun boleh tunjuk depan dia. Kan? Dia ada gelang, aku ada gelang juga. Udahlah tu. Tundakan semua tu. Tundakan mana yang kita rasa benda tu keperluan. Keperluan maksudnya untuk kehidupan. Kan? Untuk anak-anak, untuk suami. Kalau suami untuk isteri. Dulukan yang itu. Yang semua yang keinginan yang bukan-bukan tu ketepikan. Buang semua tu ataupun tunda dulu. Besok bila dah dapat daripada Forever Living kan, Forever Living cakap okey kita nak buat pergi India tahun depan 2024. Kejarlah betul-betul ni bulan 1 ni. Woi, bulan 1 ni. Ni baru bulan 1 nak pergi India tu setahun je dia minta. Berapa dia minta? Setahun. Masya-Allah, tabarakallah. Kena ada inisiatif, ada rasa, ya Allah, aku tak nak lagi dah ni buat amanah ni. Aku nak
Aku nak daripada forever ni juga boleh tolong aku. Forever je boleh ubah nasib kita. InsyaAllah. Semua dengan izin Allah. Dengan usaha kita. Ingat apa surah ayat 1000 dinar tu kan. Bila kita betul-betul bersungguh-sungguh kita nak, mesti Allah akan izinkan. Dengan apa? Dengan usaha, dengan doa dan tawakal. Mesti boleh, mesti dapat punya. Kak Zah dulu pun tak sangka Kak Zah boleh dapat bila duduk depan korang ni. 84 orang ni dengar Kak Zah cakap ni. Kan? Tak sangka. Kau lepas SPM ke, kau pangkat cangkul ke, kau tak ada cangkul ke, kau ada bangunan pencakar langit sekalipun kan, kalau kau betul-betul kosongkan gelas, duduk betul-betul dalam forever living, dengar betul-betul apa leader cakap, leader suruh, leader minta buat, leader dah bagi shortcut dah, leader tak nak bagi korang ikut jalan jauh, dah bagi shortcut dah. Buat je. Memang dia akan, forever ni akan bantu 100% yang ada amanah, yang nak bercerai, yang tak bercerai, tak jadi apa semua tu. Okey, semua tu akan lunas. Bagus Din. Din dah penuh dengan MR sekarang ni nampaknya. Din dah sekarang ni kalau dulu masuk je Din banyak persoalan. Sekarang Din dah bagus. Kan dia pula yang bagi kawan-kawan nampak fokus satu bisnes, insya-Allah berjaya. Okey, boleh ke boleh ni? Kak Zah nak habis ni tapi baru tajuk ni. Tajuk yang satu lagi belum habis lagi. Boleh ke Kak Zah teruskan ni? Masya-Allah. Okey, sebab Kak Zah Teruskan. teruskan. Terima kasih. Siapalah tu kan? Kak Zah bagi 5 bintang lah yang suruh Kak Zah teruskan tu. Okey, jom. Tajuk seterusnya. Dah habis dah pasal lunas ni. Faham ni tajuk lunas ni? Kak Zah nak betul-betul ni. Lunas amanah ni. Betul-betul. Boleh faham ke faham? Faham. Dah boleh faham Okey, dah boleh keluarkan diri daripada lunas amanah Dah boleh? InsyaAllah. Okey, kita keluarkan diri kita, kita buat betul-betul fokus forever living ni, insya-Allah semua amanah kita tadi tu akan terlunas. Alright. So kita nak masuk kepada tajuk Kak Zah dah habis rupanya. Yuk hijrah diri. Hijrahkan dirimu. Okey, sikit je tentang hijrah ni sebab Kak Zah dah masuk tadi dekat last slide dengan Pak Nas tadi tu. Okey, dekat hijrah ni kita hijrahkan diri kita. Okey, ada 5 hijrah dalam diri kita. Hijrah kalbu, hijrah ibadah, hijrah akhlak kita tadi, hijrah ilmu kita dan hijrah fizik. Ni tadi last tadi Kak Zah dah masukkan lah. Maknanya action bukan daripada hati je. Jangan cakap aja. Bukan dekat kertas saja. Tampal dream box besar dekat kertas, tampal dekat peti ais dekat mana, tapi tak buat, tak tengok pun, doa pun tidak. Kita tak nak, bukan daripada hati saja, maksudnya kita buat bersungguh-sungguh. Okey, hijrah ilmu. Kalau kita bahasa tu kurang ilmu kan, kita berubah sedikit-sedikit, kita korek ilmu, kita cari ilmu, kita duduk dengan leader kita untuk kita tambahkan lagi ilmu kita. Okey, lepas tu duduk dekat dalam MR. Audio magnet rezeki ni mesti kena khatam, dengar ulang-ulang tau. Dengar ulang-ulang sampai korang faham. Sebab dia cakap dalam bahasa dia kan, kita nak faham tu memang kena dengar ulang. Macam tu. Okey, lepas tu hijrah ibadah ikut contoh Rasulullah. Macam mana nak cerita pasal contoh Rasulullah? Tengok Rasulullah kan, pernah dengar tak dia punya cerita dia pasal Rasulullah ni? Dia nak sembahyangkan sahabat, dia macam sahabat Nabi lah kan meninggal. Dia tanya dengan kawan sahabat tu, dia ada berhutang tak? Kan? Dia ada berhutang tak? Lepas tu sahabat tu cakap, dia ada hutang lebih kurang dalam 3 dinar, tapi dia ada harta yang dia boleh bayar. Terus Rasulullah sembahyangkan. Lepas tu orang kedua pula meninggal. Dia pun tanya lagi, orang ni ada hutang tak? Dia kata orang ni ada hutang, ada amanah yang mesti yang memang akan bayar. Akan bayarlah maksudnya. Dia berhutang, ada dihutang apa, lepas tu dia kata dia ada 3 dinar yang boleh dia bayar. Okey, Rasulullah solatkan juga. Lepas tu dia tanya dengan seorang lagi ni, dia ada berhutang tak? Sahabat tu cakap dia ni ada hutang yang banyak tapi dia tak ada apa-apa. 3 dinar pun tak ada, harta semua tak ada. Rasulullah terus berlalu pergi, tak nak sembahyangkan orang tu langsung. Nampak tak sampai macam tu Rasulullah
apa kata orang, bercakap tentang hutang, tentang amanah. Okey, lepas tu akhlak pula, hijrah kalbu. Kak Azhar ni pada bawah ni ke atas boleh lah. Hijrah kalbu, ikhlas, azam, doa dan yakin. Ni Kak Azhar dah masukkan, dah selitkan daripada awal tadi. Okey, alright, boleh? Boleh Okey, kita nak pergi kepada paradox of candy. Apa dia paradox of candy? Apa dia paradox? Apa dia of candy? Apa dia ni kan? Bahasa dahsyat-dahsyat, canggih lah Pak Nas ni kan. Paradox ni sebenarnya adalah bungkusan. Okey, so daripada hadis dari riwayat Bukhari, dia kata barang siapa yang Allah mahu beri kebaikan nikmat termasuk rezeki akan diberikan musibah terlebih dahulu. So hujan-hujan macam gini, banjir pula. Ni dipanggil apa? Ini dipanggil apa ni? Tulis cepat. Ni dipanggil apa ni? Rezeki. Alhamdulillah. Dah masuk dah tu MR tu. Dah masuk dah dalam diri MR tu. Alhamdulillah. Okey. Bila kita tak sebut ujian ni, ujian Allah bagi kan. Tak, sebenarnya Allah bagi kita rezeki hujan ni. Kan? Allah bagi kita hadiah sebenarnya kan hujan ni. Jadi kita hadaplah dengan senyuman. Okey. Okey, kita tengok ayat ni, sepotong ayat ni. Kenapa rezeki tak datang? Kenapa rezeki tak datang? Kenapa? Kenapa rezeki tak datang? Kak Azhar kan, bila cerita pasal kenapa rezeki tak datang ni, Kak Azhar teringat sebab Kak Azhar terdengar hari tu GEP daripada Kak Ni. Terima kasih Kak Ni, Kak Azlini. Kak Azhar suka betul dengar dia punya cakap tu satu-satu kan. Memang kita mudah nak faham, kita mudah buat nota. Dia cakap tu macam dalam buku tau. Tanya untuk Kak Ni, tanya Kak Ni memang kena cepat-cepatlah CBM supaya Kak Ni boleh bantu lebih ramai lagi orang-orang kat dalam Forever ni. Kan. Sebab kan dia cakap macam gini, dia ada cerita dalam satu tumbukan, dia kata, Kak Azhar ingat tajuk tu. Tumbukan yang Allah nak bagi kepada kita rezeki kan. Ini yang keluar ayat ni. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan. Lihatlah setiap ujian dan dugaan hidup dengan keadaan yang baik, kerana walaupun sabar itu pahit akan tetapi penghujungnya adalah indah dan manis. Kerana balasannya adalah syurga ad-din. Yakinlah janji darinya. Yakinlah Allah tu dia bagi apa-apa pun, macam contoh hujan macam ni apa semua ni, kita tak tahu sebenarnya Allah nak bagi apa sebenarnya. Dah sampai 2 minggu berturut ni hujan kan. Kita tahu apa Allah nak bagi. Punya cuaca yang dingin, cuaca yang seronok. Kalau korang nak tahu masa Kak Azhar pergi Mekah hari tu, okey, dia punya cuaca sejuk dia macam inilah lebih kurang. Macam inilah kan. Dingin, sejuk, tak ada panas kan. Orang cakap dulu kat Mekah tu panas kan. Tapi tidak. Kat Mekah kat sana macam inilah keadaan dia. Seronok. Yang korang dah rasa lah. Lantai dia pula sejuk yang amat. Macam mana korang pijak sekarang ni? Sama lebih kurang. Okey? Macam tu. Jadi itulah nikmat-nikmat dia lah kan. Okey. Kak Azhar terpukul dengan cerita daripada Kak Ni sendiri. Okey, dia cakap Allah ni dia nak bagi kita benda yang manis, yang best-best kan. Dengan hanya satu tumbukan. Kan? Kak Azhar tengok dia punya YouTube kan. Dia tumbuk macam ni. Satu tumbukan. Sekali Allah bagi satu tumbukan tu, apa sebenarnya ucapan yang keluar daripada mulut kita? Apa sebenarnya ucapan yang keluar daripada mulut kita? Cuba korang cakap. Tiba-tiba korang bergerak-gerak macam ni lah. Hujan kan, keluar, bawa kereta, korang dah slow dah ni. Kejap lagi orang depan break. Rasa-rasa Cik Samsudin cakap apa Cik Samsudin? Kalau Cik Samsudin sekarang belum magnet rezeki, Cik Samsudin cakap apa? Allah. Nasib baik keluar Allah. Sebab dah lambat sangat jawab tu. Cuba mula-mula terkena tu. Allah. Kan? Mula-mula mesti jawab, Ya Allah. Tapi macam mana cara kita jawab Ya Allah tu? Ya Allah. Buta ke apa depan ni? Ya Allah. Kan? Mula kita akan, Ya Allah, ya Tuhan ku apalah. Macam mana ni aku nak kena betulkan kereta lagi ni. Aduh, aku nak cepat lah ni. Kan? Itu manusia biasa. Kadang-kadang orang yang dah ada magnet rezeki pun memang dia akan lalui benda ni sebenarnya. Tapi sesungguhnya Kak Azhar beritahu, kerana tumbukan pertama, sebenarnya bila kau sebut, walaupun kau sebut dalam intonasi Ya Allah, tapi ayat Ya Allah, perkataan Ya Allah, tapi intonasi kau sangat menyesal ketika itu, okey, sebenarnya Allah akan bagi kau next musibah.
next bungkusan. Sebab itu ada orang kan dalam hidup dia akan cakap macam gini tau. Aku ni dah jatuh ditimpa tangga. Dah ditimpa tangga, ditimpa lagi tangga. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Kan? Dia kena lagi. Tengok macam mana penerimaan dia sebenarnya. Sebab dalam ketika Allah memberikan musibah itu, Allah memberikan ujian itu, sebenarnya Allah telah menghantar bersama musibah itu adalah malaikat yang memberi rezeki. Apa malaikat yang memberi rezeki tu? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail tu tugas dia bila terkena sahaja musibah itu, okey, bila terkena sahaja banjir yang besar, habis rumah apa semua, dia datang kepada Allah. Allah tanya dengan dia, "Ya Allah," kata Allah, "macam manakah penerimaan orang yang aku dah hantarkan banjir besar?" Kan? Malaikat Mikail cakap apa? Malaikat Mikail cakap apa? "Ya Allah, dia merungut ya Allah. Dia bersungut. Dia cakap, kenapa banjir ni? Macam mana dengan banjir ni? Macam mana aku? Semua macam mana? Kenapa? Dan kita tak boleh cakap kenapa dengan Allah. Kenapa Allah aku macam ni? Kenapa Allah aku macam ni kan? Aku tak pandai macam dia. Aku ni belum pandai cakap macam dia. Aku tak boleh nak jual ubat gigi satu. Macam mana ni Allah?" Kan? Itu sebenarnya ujian. Itu sebenarnya yang Allah nak bagi. Itu sebenarnya bungkusan yang Allah nak bagi. Nak tengok macam mana penerimaan kita. Jadi Allah cakap apa? Baiklah. Kan? Aku tak reda ke semua itu. Aku tak reda. Bila Allah tak reda, kita bagi lagi kata Allah. Bungkusan kepada dia, kita tengok sampai mana dia boleh menerima dengan cakap yang best, yang penuh dengan magnet rezeki. Jadi kalau kita ni yang dah belajar magnet rezeki hari ini, kan, kita dah dengar, kita dah tahu. Okey, Kak Zam, cerita benda yang simple je ni bagi korang faham sebenarnya. Tapi kalau korang dengar betul-betul Pak Nas tu cakap, kau akan lebih lagi faham, benda tu akan sampai ke hati. Okey. Jadi bila cakap, bila kena apa-apa, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu sebabnya bila tengok ada orang tiba-tiba kenapa, kan, dia boleh, kenapa nampak dia tu dulu tak ada duit, sekarang ni macam banyak duit lah. Dia buat apa apa amalan dia? Kalau pergi tanya, memang orang tu akan cakap apa? Reda dengan apa yang kita terima daripada Allah dan kita cari solusi. Bukannya terima bungkusan tu, saja-saja terima bungkusan tu, kan? Macam mana kita nak terima tu? Macam mana kita nak terima? Penuh dengan kelapangan dan bahagia. Alhamdulillah, keren. Bangun-bangun tidur kan, beranjat kan laki. Bangun tidur beranjat bini. Rasa awak ni keren yang, hujan yang keren. Kita apalah yang, kita bawa anak, kita naik motor lalala je hantar sekolah yang. Kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. InsyaAllah Allah nak bagi banyak kat kita ni yang. Gitu lepas ni cakapnya. Itulah orang yang penuh dengan magnet rezeki. Timbul tak pergaduhan waktu tu? Tak. Seronoklah pagi-pagi kan. Macam tu. Okey. Allah berfirman, setiap yang lapang ataupun waktu kita bersyukur menerima musibah, aku akan tambah lagi nikmatku kepadamu ya Allah. Demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tengok aku cakap pun sampai dah keras. Aku cakap ni. Maknanya kita reda, kita kena terima. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Okey, sekarang aku kena cari solusi ya Allah. Aku belum 5 sisi ni ya Allah. Okey, sekarang ni aku kena cari solusi. At least lidah aku cakap, aku kena ada 2 sisi. At least lah aku kena ada 2 sisi. Okey, tak apa. Ya Allah, kau izinkan aku. Ya Allah, hari ni aku nak pergi jumpa orang ni, sekian-sekian ni. Aku nak redah je. Aku nak tanya dengan dia. Macam mana? Awak nak dengar tak saya punya sharing? Saya nak sharing dengan awak ni. Saya nak pinjam masa awak dalam 10 minit, 15 minit macam tu. Sekejap je. Saya pandai saya tak kacau awak lagi. Kan? Pergi jumpa. Cerita-cerita. Tiba-tiba dia seronok pula. Dia pun dapat satu sisi. Macam tu. Kan, tapi tiba-tiba masa nak jumpa tu hujan pula. Ya Allah, kau bahagia aku hujan ya Allah. Confirm orang yang aku nak jumpa ni VIP ya Allah. Confirm, aku dah tahu dah mesti VIP punya ya Allah. Pergilah jumpa orang tu, cerita-cerita sikit. Okey, 15 minit je cerita. Lepas ni saya dah tak cerita dengan awak lagi dah. Saya tak nak cerita-cerita lagi dah. Kita cerita-cerita biasa je. Saya tak nak cerita pasal bisnes. Tapi 15 minit je hari ni. Okey, cerita. Balik VIP. Kerana apa? Kerana kita bersyukur tadi Allah bagi hujan dekat kita nak pergi rumah dia tadi. Hebat, keren. Dahsyat korang kalau macam gitulah sampai tahap. Okey, tengok apa Rasulullah
cakap bila dia terima paradoks, bila dia terima bungkusan. Dia cakap apa? Alhamdulillah ala kulliha. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Tapi kalau dia dapat benda yang best-best, apa Allah cakap? Dia kata alhamdulillah binikmati tahti musalihat. Sentiasalah kita bersyukur. Sentiasalah kita bersyukur. Sekarang Kak Zah tanya, kau bersyukur ke tak ni? Kau bersyukur ke tak ni dapat Kak Zah dengar Kak Zah cakap ni? Bersyukur ke tak ni? Bersyukur. Kak Zah Alhamdulillah. nak buat satu rumusan paradoks ni. Apa? Apa tu? Cakap apa? Okey, pola kita adalah respon kita. Okey, ni rumusan daripada paradoks tu. Okey, Kak Zah nak habis dah. Sabar dan syukur. Okey, ingat ni. Okey, ada orang kan bila dia kena bencana, kita janganlah pergi jumpa dia. Sabar memang macam gini. Allah nak bagi awak banyak rezeki. Jangan macam tu, orang tu tengah nangis-nangis, peluk dia. Sabar jangan. Cakaplah benda yang lain. InsyaAllah kan. Kau kuat ni. Apa tahu Allah bagi kat kau ni. Kau kuat. Kau mesti boleh kuat ni. Orang yang hebat je Allah bagi tau. Nampak bukan senang tau. Kau ya Allah hebatnya kau. Syukur syukur macam tu. Sebab ada orang bila dia dengar sabar tu kalau kita cakap sabar sebenarnya ada hadnya sabar tu. Orang akan cakap sabar tak kena kat kau, boleh lah kau cakap kan. Ada orang dia akan cakap macam tu, betul tak? So memang betul respon kita sebenarnya sabar. Kita lah yang kena sabar kan. Kita bukan pergi jumpa dia, kita pegang bahu dia. Sabar bukan. Maksudnya kita bagi kata-kata semangat dekat dia kan. Okey, jadi last sekali tengok Kak Zah nak cakap wahai jiwa yang tenang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diredainya. Macam Kak Zah beritahu tadi kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah kata. Dan masuklah ke dalam syurgaku. Wadkhuli jannati. Surah apa? Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. InsyaAllah nanti buka Quran. Rajin-rajin baca Quran. Tengok. Bila baca Quran siap dengan makna. InsyaAllah kalau bermula daripada Januari boleh sampai khatam nanti siap dengan makna sekali insyaAllah. Okey? Banyak kita akan jumpa ayat-ayat yang diulang-ulang. Kenapa bila kita baca Al-Quran kan ayat tu diulang-ulang. Kenapa? Sebab itulah kan kenapa. Okey, sebab itulah kenapa kita ni kan disuruh GEP ulang. Dengan bila kita mengulang, kita akan lebih ingat. Bukan GEP tu dengar sekali, okey. Terus jumpa orang. Lepas tu cakap, dah merepek-repek pula cakap. Tak nak macam tu. Okey. Lepas tu baca Quran pun ulang. Okey. Kak Zah dah habis dah. Alhamdulillah. So, Kak Zah nak buat last kali dia punya penutup dia. Okey. Sebenarnya semua ini adalah kita punya pilihan. Okey. Dalam satu ayat tu dia kata inna ahsantum li anfusikum wa inna ahsantum falaha. Jika kamu berbuat baik bererti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu pada dirimu sendiri juga. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Sampai kat sini, ada apa-apa nak tanya ke pasal paradoks dan lunas hutang? Lunas amanah? Tak adalah Kak Zah harap ya. Okey. So Kak Zah nak bagi kepada kita punya Sifu MDM Hamizah Hamdan. Silakan. Mungkin ada nak cakap apa-apa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Good morning. Morning. Kak Zah, tadi tu hadis ke ayat Quran? Ayat Quran rasa tadi tu. Good morning. Ayat Quran. Ayat berapa? Surah apa? Inna asantum. Alamak. Tulis pula kat sini. Nanti Kak Zah bagi InsyaAllah.
Ada siapa-siapa yang tahu tak tu ayat apa? Ni Amal yang pandai-pandai ni dalam sini ni. Baik, ramai yang pandai. Amal yang pandai ni. Kita Kak Miza tak berapa nak pandai sangat, tapi insya-Allah lah kita sama-sama mengaji, okey. So alhamdulillah, terima kasih banyak kepada CBM Kak Azhar untuk slide yang cantik, untuk sharing yang best hari ni. Macam mana nak cakap Kak Miza dapat ilmu manage rezeki ni tahun 2017. Okay, 2017 tau Kak Miza dapat ilmu manage rezeki ni. Dan daripada ABO juga, daripada downline Kak Miza juga. Okay, Kak Miza selalu ingat dia. Okay, dia bagi Kak Miza manage rezeki ni. Lepas tu Allah izin untuk dia dia tak teruskan journey dekat Forever ni. Tapi insyaAllah pahala dia sangat banyak. Sebab apa? Sebab hari ni ada 11,000 AUC. InsyaAllah semuanya semuanya belajar ilmu manage rezeki ni hasil daripada dia. Thank you CBM Faridah. Surah Al-Isra ayat 7. Kan jawapan daripada Cambodia ni. Orang Malaysia tak nak tolong jawab ni, orang Cambodia tolong jawab lah. Okay? So, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada banyak sangat ilmu untuk kita naikkan semangat kita, untuk kita align antara bisnes kita, kehidupan kita dengan kehidupan dekat akhirat sana tau. Ada banyak. Contoh macam ESQ. Siapa pernah pergi ESQ? Kak Miza suka pergi ESQ. ESQ yang bayar 4,000 tu. Ada siapa-siapa pernah pergi ESQ? Kak Lila, Cik Miawani. Siapa lagi yang pergi ESQ? Tengok kat TV. Ada siapa-siapa lagi pergi ESQ. Jadi ESQ tu sangat-sangat bagus tau. Sebab bayangkan ESQ ni bila kita pergi kelas tu kan, kita tak dibenarkan bawa pen dan kertas. Okey, apa yang kita buat adalah kita menikmati je. Ilmu tu kita nikmati, tak ada tulis tau. Tapi ilmu yang kita belajar ESQ tu dia boleh masuk kan, dan ingat sampai sekarang. Betapa dahsyatnya kan ilmu tu kan. Jadi ilmu ESQ tu kalau kita nak masuk kita kena bayar sampai 4,000 beribu-ribu kan. Dan alhamdulillah Allah izin untuk Kak Miza jumpa ilmu manage rezeki ni. Okay, dan ilmu manage rezeki ni free sahaja. Ada 45 audio. Kita dengar satu persatu sambil masak, sambil lipat kain kan. Sambil dalam kereta ambil anak sekolah ke, dekat office kan, tengah buat kerja, tengah buat design ke apa kan. Telinga ni biar dengar audio manage rezeki kan, supaya kita boleh betulkan diri kita. Kan. So manage rezeki ni pada Kak Miza, manage rezeki ni adalah macam mana kita nak betulkan diri kita. Kita betulkan diri kita, nanti Allah betulkan yang lain. Apa dia? Manage rezeki ni, kita betulkan diri kita, nanti Allah betulkan yang lain sekeliling kita ni. Kita sebenarnya tak payah nak penat-penat tau kita betulkan orang. Penat betulkan orang ni kan. Cakap dengan husband, dah lah bang, janganlah isap rokok bang. Dah lah bang, janganlah isap rokok bang. Isap rokok tu nanti meninggal bang. Abang ni saya jadi perokok kedua bang. Walaupun saya tak isap rokok bang. Ya Allah kan. Hari tu janji masa sebelum kahwin. Nanti dah kahwin abang berhenti rokok. Kan ini dah nampak menantu tak berhenti rokok lagi. Kan. Jadi alhamdulillah Kak Miza pun ada pengalaman memberhentikan suami Kak Miza. Bukan Kak Miza yang berhentikan lah, bukan Kak Miza berhentikan. Okey, tapi Kak Miza melihat dan menyaksikan macam mana suami Kak Miza berhenti rokok. Okey, so satu fasa memang ugut lah apa benda semua bergaduh, nampak satu fasa tu kotak rokok kat rumah tu Kak Miza buang je. Lantaklah dulu mula-mula macam rugilah, ini RM40 lah, mahal kan. Kak Miza buang je, tapi itu pun tak jadi. So akhirnya jumpa manage rezeki kan. Jadi kita doa, kita betulkan diri kita kan. Ya Allah, hati suami aku ni bukan milik aku ya Allah. Kan, muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah. Kan, jadi tolong bantu dia Allah. Hilangkan tabiat merokok dia Allah. Engkau yang maha berkuasa. Engkau yang memiliki suami aku ni ya Allah. Macam itulah doa dia. Jadi manage rezeki ni kita betulkan diri kita, nanti Allah betulkan sekeliling kita. Kan, jadi
itulah dia punya impact dia sangat-sangat lah. Kan dengan apa? Dengan bukti-bukti dan jaminan-jaminan ayat-ayat daripada Allah dalam Al-Quran, insya-Allah kita akan jadi manusia yang sangat-sangat kuat. Okay, sangat-sangat kuat, especially bila kita buat networking business ni kan. So kita berhadapan dengan manusia yang emosi dia tak stabil sangat-sangat kan. Jadi orang lain emosi tak stabil, itu dia kan. Tapi kita ni emosi kita sentiasa kena stabil, kita kena sentiasa senyum, cakap benda-benda yang orang suka nak dengar. Kan? Sebab tu Kak Miza sampai ajar doa. Doalah. Kan, mudah-mudahan setiap perkataan yang kita cakap ni orang suka nak dengar, bukan kita cakap je orang sakit hati. Kita cakap je orang sakit hati kan. Jadi sebagai seorang coach ni, semua sekali ni ada 80 manusia ajaib ni, nanti semuanya akan ada downline, beribu-ribu downline. Okey, korang semua akan ada downline, korang semua akan jadi leader, akan jadi top leader. You all semua akan jadi top leader kan, yang ada downline. Okey, so business network marketing ni business dengan manusia. Jadi kata-kata kita tu sangatlah memainkan peranan yang penting kan. Jadi cakap tu biar bunga-bunga yang baik-baik kan. Jangan kita cakap je orang sakit hati. Kita cakap je orang sakit hati. So, dan kalau kita jumpa orang yang sentiasa menyakitkan hati kita kan, dia cakap dia sakit hati. Dia ni kan asal sakit hati. Kita sakit hati. Okay, ingat, kita tak boleh ubah dia, kita boleh ubah diri kita sendiri. Okay, so tak perlu nak salah kawan tu, apalah kau ni, mak bapak kau tak ajar kan. Dulu sebelum Band Rezeki kan, selalu cakap macam tu, mak bapak kau tak ajar macam mak bapak kau ajar. Kan? Jadi jangan persoalkan orang tu kenapa dia macam itu. Kan? Mak bapak dia nak ajar ke, mak bapak dia tak nak ajar ke, itu bukan kuasa kita. Kan? Itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah memperbaiki diri kita supaya Allah memperbaiki orang keliling kita. Termasuk juga anak-anak. Kan? Anak tak dengar kata kan. Anak apa? Yelah anak buat hal tak baik kan. Kita tak boleh betulkan anak kita. Anak kita tu milik Allah. Kan? Jadi kita kena betulkan diri kita. Sebab tu ada seorang pakcik ni dia area sinilah kat Wahar kan. Dia masa tu dia jumpa abah Kak Miza. Anak dia ni drug addicted tau. Anak dia ni drug addicted. Jadi kebetulan pula masa sesi kaunseling dengan abah tu kan, abah Kak Miza ni orang refer. Nanti orang tanya abah macam nak buat apa semua kan. Jadi kebetulan pula Kak Miza duduk dekat situ kan. Abah Kak Miza ni pun macam Kak Azhar cakap, sabar. InsyaAllah ada jalan dia. Kita doa sama-sama. Kita doa sama-sama, abah cakap. Abah Kak Miza mulut dia manis. Lepas tu Kak Miza dengar je. Lepas tu ada peluang Kak Miza masuk kan. Kak Miza cakap macam ni, itulah cik, kita ni Allah uji macam ni kan. Tapi itulah anak kita tu hati dia Allah punya kan. Jadi kita pun tak boleh nak paksa dia. Makin kita paksa makin dia lari kan. Jadi apa yang kita nak kena buat, cuba kita betulkan diri kita. Kan mungkin dah solat dah baik kan, tapi kita baikkan lagi solat kita. Mungkin zakat kita ke, hati kita ke, apa ke, cuba. Lepas tu pakcik tu dia cepat-cepatlah habiskan makanan, lepas tu dia balik. Lepas tu kan beberapa hari lepas tu abah Kak Miza cakap, dia kata segan lagi dengan anak kau, macam betul lah apa dia cakap, macam tu tau. Jadi senang je sebenarnya. Kita jangan duk fikir pasal orang sangat, tapi kita fokus kepada betulkan diri kita sendiri, nanti Allah betulkan keadaan keliling kita. Okey, tapi contoh macam ada suami yang merokok tak? Kan? Jadi jangan kita push kat dia kan. Kita buat dengan cara make rezeki lah. Ya Allah, sian abang ni kan. Saya tahu abang ni bersua sungguh-sungguh dan nak berhenti rokok kan. Tapi itulah bukan Allah boleh izin, mungkin setan tu banyak sangat, tak apa, kita doakan. Doa ramai-ramai dengan anak-anak. Ya Allah, kesian kat ayah ni. Macam tu kan. Tak ada orang dalam rumah merokok, alhamdulillah. Kesian tau. Sebenarnya orang yang merokok ni, dia macam jadi satu tabiat sampai dia pun tak boleh nak betulkan tau. Dia punya tabiat tu. Jadi memang sangat-sangat kesian tau. Kita ni rasa kita ni macam especially perempuan lah kan, bila nampak suami dia merokok, macam kau ni kan rokok mahal-mahal kan, lepas tu aku punya gelang pun kau tak belikan. Rokok je kan. Kalau beli gelang dah tebal gini dah, boleh aku tunjuk cewa gitu kan. Jadi dia macam ni tau, bila kita nampak orang yang sedang dalam cabaran, contohnya orang isap rokok, contohnya kita nampak orang tu dia berjudi, dia minum arak, dia drug addicted,
dia ada affair kan. Ni ada isteri yang cantik-cantik, yang comel-comel, yang beriman kan. Tapi Allah izin untuk dia terpesong sedikit kan. Sebenarnya kita rasa macam kita sakit hati kan. Sikit je sebenarnya kita punya ujian tu. Tapi ujian kepada orang yang sedang attitude dia tak betul tu sangat-sangat dahsyat tau. So kita kena tolong dia dan doakan orang yang sedang tak betul tu kan. Belum betul tu untuk dia menempuh fasa-fasa supaya dia juga boleh jadi manusia yang baik. Dan magnet rezeki ni adalah kita kena percaya bahawa sesungguhnya semua orang kan dia menuju kepada kebaikan dan tak ada seorang pun yang berani masuk neraka. Percayalah. Walaupun dia kata walaupun orang tu mulut dia cakap dia sanggup masuk neraka kan untuk tujuan tertentu, tapi tak ada siapa pun yang berani masuk neraka. Dan semua orang kan dia berlumba-lumba dan dalam hati yang paling dalam tu dia ada niat nak buat benda yang baik, walaupun dia ni drug addicted ke, walaupun dia ni suami yang tak bertanggungjawab ke, walaupun dia ni macam manusia yang selalu cakap lepas je, suka hati dia je kan. Macam dia seorang je ada perasaan, kita pun ada perasaan juga kan. Jadi jangan jangan push sangat untuk membetulkan orang. Kita betulkan je diri kita, nanti Allah betulkan keadaan sekeliling kita. Okay? So lebih kurang sama juga bila kita deal dengan prospek, kan? Kita duk push, hard sell kan? Jadi dia makin lari tau. Jadi kita memang kena gunakan pendekatan NLP dan magnet rezeki, bercakap dengan yang baik, cakap baik-baik, cuba jaga hati dia. Memanglah bisnes dia tu ada pairing-pairing kan. Bisnes kita tak ada pairing-pairing kan. Tak boleh kita cakap macam ni, kau ni tak faham lagi kan bisnes kau ada pairing-pairing. Bisnes pairing-pairing ni haram tau, tak patuh syariah tau. Kan? Pilihlah Forever. Tengok kat Forever ni tak ada pairing, bosan semua banyak. Aku cakap kau tak nak dengar, degil. Kat ini kata-kata orang yang belum ada magnet rezeki. Jadi kalau orang magnet rezeki kan dia cuba bercakap dengan cara yang baik untuk menerangkan marketing plan Forever ni dekat semua orang. Kan? Boleh faham tak? Boleh faham? Sebab tu Kak Miza dan semua CBM AUC kita sebulat suara untuk marathon satu persatu audio magnet rezeki ni. Sebelum ni hanya dengar magnet rezeki. Kan kita bagi macam tu je, tapi special untuk AUC kita buatkan kelas magnet rezeki ni sikit-sikit, bukannya satu hari semua 45 audio khatam tak. Kita buat sikit. Okay, so dia punya recording ada dekat dalam Telegram. Okay, nanti boleh masuk dalam Telegram tu, dan Telegram tu kita sedekahkan juga dengan yang bukan AUC. Salam pun boleh masuk, okay, prospek pun boleh masuk. Jadi macam itulah kena bagi dekat semua orang. Okay, so ilmu ni ilmu yang free, tapi dia punya impact dia sangat-sangat dahsyat. Dan alhamdulillah Kak Miza pun satu keluarga memang mengamalkan magnet rezeki ni. Okay, satu lagi Kak Miza nak sentuh. Dia macam ni tau. Sebenarnya setiap ujian, setiap cabaran, tak kira dah dekat dalam hidup kita berumah tangga, cabaran yang anak-anak kita hadapi, cabaran yang downline kita hadapi, sebenarnya dekat setiap cabaran tu adalah peluang untuk kita masukkan Al-Quran dan hadis, untuk kita masukkan dakwah sebenarnya. Contoh. Kak Miza, anak Kak Miza duduk kat asrama, semua 3 orang semua duduk kat asrama. So bila dia balik je, Kak Miza akan tanya macam mana dekat sekolah. Happy kan, semua orang buat Udra happy kan. Okay, so minggu ni ceritanya Udra dengan si Uzma, Umi, cikgu warden kita orang ni kan Umi, ustazah gini kan, dia doakan kita orang ni supaya tak bahagia dunia akhirat. Kan? Aduh, ilah. Apalah cikgu kan. Jadi Kak Miza pun tanyalah. Okay, lepas tu kita orang memanglah cakap Alhamdulillah Umi. Dia cakap Alhamdulillah sebab Kak Miza dah train dia banyak kali kan. Kalau ada orang buat tak elok ke apa, Alhamdulillah dulu. Lepas tu baru kita cerita. Lepas tu dia ni Uzma cakap macam ni. Lepas dia cakap tu, Umar cakap Alhamdulillah. Kawan-kawan Umar pun cakap Alhamdulillah. Lepas tu Kak Miza tanya, cakap Alhamdulillah tu depan-depan cikgu ke belakang? Belakang lah Umi. Dia kalau cakap Alhamdulillah depan-depan, rasa cikgu dia tu lagi mengamuk kot.
So nampak macam jiwa cikgu dia tu tak tenang. Cikgu dia orang mahal je. Aduh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim kan. Jadinya kalau macam orang tak ada mana rezeki, belum ada mana rezeki, kita akan rasa bengang kat cikgu tu kan. Tapi Kak Miza setiap kali anak ke downline ke kan, dia mengadu benda-benda yang tak best kan. So ini peluang untuk kita masukkan ayat-ayat Al-Quran, hadis. Actually is dakwah lah sebenarnya. Kan. So Kak Miza pun bagi tahu dekat dia lah. Okay, so kita Uzma dengan Udra tak perlulah tak perlulah rasa macam tak best kat hati. Tahu tak, setiap kata-kata kita tu ada doa. So tadi sebab tu Kak Miza tanya dekat Kak Azhar tadi ayat apa? Sebab cerita ni kena dengan cerita dia. Kan, setiap apa yang kita rasa, apa yang kita kata adalah untuk kita. Kak Miza cakap macam tu lah kan. Nampak tak? So kita kena kesian kat dia lah, kesian kat cikgu tu. Kan, kata Uzma, cikgu tu macam hari-hari PMS. Ada je dia nak tak puas hati kan. Kesian kan budak-budak menghadap benda yang tak best macam tu kan. Itulah. Okay, so itulah impact magnet rezeki terhadap kehidupan kita dan bisnes kita insya-Allah. Okay, jadi kita kena amalkan satu persatu dengar audio tu. Okay, dan kami nak bagi tahu personal branding ni kan, personal branding ni, okay, magnet rezeki ni kan, dia akan contribute juga kepada personal branding kita. Okay, kita boleh tunjukkan branding kita ni seorang manusia yang garang kan, garang dan tegas kan, cakap memang pedas cakap kita. Okay, tapi kita juga boleh brandingkan diri kita ni seorang leader yang sentiasa senyum, yang cakap baik-baik kan, macam tu tau. Jadi insya-Allah bila kita kita mengaji magnet rezeki ni, nanti kata-kata kita dekat copywriting kita pun akan jadi kata-kata yang orang suka nak dengar. Okay, so beberapa hari lepas ada orang tanya, Miza, siapa dah? Kak tak ingat siapa yang tanya. Dia cakap pasal personal branding. Macam itulah. Jadi dia cakap dia bertanya pasal personal branding, macam mana Kak Miza boleh dapat dapat prospek yang ramai tau. Kan, dan itulah kita ni Kak Miza hanya buat je ilmu yang Kak Miza belajar ni kan, dan kita kena jadi, kenapa orang suka kat kita? Nombor satu, berilmu. Kalau kita ni leader yang tak ada ilmu, orang pun tak suka kat kita. Betul tak? Betul tak? Berilmu kan? Bukan setakat ilmu bukan setakat ilmu paksa-paksa orang je, bukan setakat ilmu contact dan listing saja. Kita kena ada lebih daripada tu. Sebab tu dekat AUC Kak Miza terapkan korang untuk pandai buat online marketing. Kenapa Kak Miza suruh semua orang buat tutorial Google My Business, buat tutorial YouTube marketing, survey hard beacon kan? Sebenarnya Kak Miza boleh tolong je korang buatkan, sekejap je Kak Miza buat kan? Tapi kenapa Kak Miza paksa semua leader AUC ni buat online marketing tu sendiri? Kan? Sebab nanti bila prospecting, korang boleh tunjuk. Kau tahu tak nak buat Google My Business? Kau tahu macam mana nak buat YouTube marketing? Tahu tak? Sebenarnya kan, kalau kita ada ilmu online marketing ni, orang cari kita. Kak Miza nak korang semua boleh gunakan tu, boleh bagi tahu dekat satu dunia yang aku pandai online, aku ada ilmu online marketing. Okay? Daripada sini orang akan nampak kita ni berbeza. Sebab tu boleh cakap dekat Facebook, boleh gunakan benda ni untuk personal branding. Tunjukkan apa yang kita ada. Ilmu apa yang kita ada kan? Okay, lepas tu leader ni mesti kena ada ilmu yang lebih daripada orang lain. Kalau orang lain bila post kat FB je kan, pergi GEP kan, kan offline kan macam tu kan. Tapi kita tunjuk, kita guna Zoom, kita coaching yang ramai-ramai. Sebab tu leader-leader AUC Kak Miza buatkan poster yang cantik-cantik kan, supaya nak buat branding sebenarnya. Macam tu kan. Okay, berilmu yang pertama. Yang kedua, leader ni dia kena sabar. Kan. Okay, jadi semua AUC CBM semuanya sabar-sabar. Dia kalau tak sabar kan, habis dah. Dia remove je kau daripada grup. Kan? Korang pernah kena remove daripada grup ke? Tak pernah kan? Left group adalah kan? Korang yang left group kan? Kita tak pernah tahu remove. Tapi ada. Kita ada remove. Kita remove orang yang berbahaya. Dia virus. Orang yang berbahaya, orang yang ada virus kan, kita akan remove. Contoh apa virus? Kan? Virus contohnya dia buat bisnes lain dah.
Orang ni memang terus terang kita akan remove daripada grup WhatsApp dan grup Telegram. Kau dah tak buat forever lagi, buat apa kau nak duduk dekat dalam grup ni? Kan? Tak perlu. Jadi kau dah buat bisnes lain, kau pergi belajar dengan leader kau lah. Tak payah nak ambil ilmu dekat AUC pula. Kan? Okey. Yang pertama berilmu, seorang leader yang berilmu. Yang kedua penyabar. Okey. Kan? Penyabar. Okey. Penyabar. Okey. Lepas tu kita kena sentiasa senyum lah, gembira. Macam tu. Kan? Jadinya 3 ciri leader ni ramai orang tengah cari sekarang ni. Jadi cubalah jadi leader yang berilmu, yang penyabar, yang sentiasa senyum walaupun menghadapi ujian, menghadapi hiburan terhadap manusia lah, insya-Allah. Okey? So Kak Miza rasa sampai sini dulu, dah dekat pukul 12 dah. Terima kasih Kak Zah, terima kasih kepada semua CBM AUC yang sentiasa bersemangat untuk untuk menjayakan korang semua sekali. Kan? Okey, kita ada masa lagi. Sekarang ni dah 29 hari bulan, ada 2 hari lagi untuk kita pegang 5 sisi kuat-kuat. Okey. Kak Miza nak tunjukkan. Ni. Sekejap iklan. Bagi siapa yang sedang berkira-kira macam tak 5 sisi je, kan. Okay, kalau korang tak 5 sisi, Januari korang terpaksa menghadap kerugian yang sangat-sangat rugilah. Nampak? Siapa nak ni? Siapa nak? Nak ke tak nak ni? Siapa punya ni? Siapa? Akan jadi milik siapakah? Okay. Yang ini dia ada dua switch tau. Sebelah kiri buka yang depan sini. Okey, tengok Yang ni tempat letak laptop. Letak MacBook lah. Laptop tak best sangat. Kena 2500 cc. Lepas tu kat sini dia boleh buka. Okey, untuk tembus ke dalam. Jadi kita tak payah nak buka tengah-tengah ni besar-besar. Kita buka kat sini je. Dah boleh tembus kat sini dah. Nampak tak? Cantik sangat-sangat. Okey, lepas tu kita tutup Dan nampak tak? Dia Pierre Cardin tau ni. Ini memang original Pierre Cardin tau. Nampak? Dia punya tulisan Pierre Cardin tau. Pierre Cardin. Bukan biasa-biasa ni. Mahal tau, beribu-ribu ni. Kan? Jadi buatlah 5 sisi. Bulan ni kalau macam rasa macam dah tak sempat sangat, boleh buat stok. Okey, boleh buat stok. Kita nak berniaga ni kena ada stok, jangan tak ada stok. Kan nanti jiran sebelah nak beli pun dah tak ada dah. Okey. Jangan rasa macam tak apalah, mungkin bukan rezeki aku. Dah berapa tahun dah cakap bukan rezeki kan. Sampai bila nak macam tu? Okey, lepas tu kita tekan button yang sebelah sini pula. Okey, buka yang ni. Buka yang ni pula. Nampak? Jeng. Nampak ni? Boleh letak gambar Kak Miza kat sini. Saya tak boleh kalau tak tengok Kak Miza, nanti saya tak nak buat kerja. Kalau nampak muka Kak Miza terus saya bersemangat nak buat kerja. Letaklah apa-apa kan. Okey, kat sini kalau ada dokumen ke, letak pasport ke apa benda kan. Lepas tu nampak tak ni? Dia ada kompartmen dia, ada banyak, ada best sangat-sangat. Sini. Nampak? Okey. Best gila beg baru ni, advance lagi. Memang lah. Okey, jadinya siapa-siapa yang sedang berkira-kira aku nak 5 sisi ke tak 4 sisi je lah. Jangan. Kuat semangat. Jom kita semua settle 5 sisi start Januari. Yes. Okey, nak dapat beg ni kena buat 5 sisi selama 12 bulan. Okey, selama 12 bulan. Sebenarnya bila kita buat 5 sisi pakai duit orang, okey bulan pertama ni kalau macam tak ada bajet belum dapat tangkap Eagle, okey, buat stok sendiri je. Buat stok, 5 sisi tu buat stok. Siapa-siapa yang dah VIP bulan ni, tinggal 3 sisi je lagi. Kan, beli produk, total 3 sisi akan dapat lagi 5% cashback. Okey, korang akan dapat 5% cashback tau. Kali dengan 3 sisi, kalikan dengan 5%. So, buat 5 sisi akan dapat cashback dalam 140 macam tu, akan dapat insyaAllah bag special edition Pierre Cardin. Cantik tak? Dia lagi ringan daripada yang sebelum ni. Jadi kalau kita nak bawa dekat atas tu memang best lah. Okey, siapa punya ni? Siapa punya?
Nampak ni, ada emboss lagi. Timbul tau ni, timbul ni. Nampak? Dia timbul ni. Forever. Siapa punya ni? Siapa punya? Siapa yang akan 5 sisi bulan ni? Masya-Allah, tabarakallah kan. Nanti kita tarik. Sayang Cala ni. Nanti punya. Mim punya Amin. Mim punya, CBM Kak Noh punya. Okay. So, Kak Miza doakan semoga Allah kuatkan hati korang semua sekali untuk pegang 5 sisi kuat-kuat. Okay, 5 sisi bukan hanya dapat beg ni saja, tapi korang buat 5 sisi, korang akan naik pangkat, dapat bonus beribu-ribu. Buat forever, ikut sistem 4 bulan daripada sekarang, sepatutnya kena dapat income 10,000. Okay, contact apply setiap hari insyaAllah. Alright, so Kak Miza bagi balik dekat Kak Azhar, insyaAllah. Terima kasih Kak Azhar. Sama-sama. Okay, bakar tu namanya. Bakar aku kat sini. Dah dapat bag pun bila dengar kan. Nampak tak? Dia punya NLP dia tu kan. Ya Allah, aku terbakar kat sini. Tak apa, sikit lagi. Apa ni, new bulan Februari. Okay. Mana nak ni? Nak remove pin. Okay, right. So dah habis dah kita punya CBM Day, MZ CBM Day hari ni. Terima kasih atas kehadiran semua. Okay, mudah-mudahan Allah limpahkan lagi rezeki kita dan kita dah dapat sikit ilmu tadi, boleh manfaatkan pada ramai orang lagi kat luar sana yang belum ada macam kita lagi. So tahniah pada semua. So kita akhiri dengan surah tasbih tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye, terima kasih. Sama-sama. Bye. Kak Azhar. Terima kasih Azhar.